Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Maka yang pertamanya belum lagi, nanti Ustaz akan maklumkan. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka yang pertama dan selamanya puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita banyak sangat nikmat setiap hari. Bahkan berterusan kita dapat nikmat walaupun kita ini melakukan dosa maksiat kepada Allah, tetapi tetap kita berterusan mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak. Nikmat tu tak terkira. Nikmat makan, nikmat gunakan ni panca indera kita, sifat-sifat anggota badan kita, mata kita boleh melihat, telinga kita boleh mendengar, hidung kita boleh menghidup, mulut kita boleh guna untuk bercakap, tenaga kita, tubuh badan kita, jasad kita boleh kita gunakan untuk terutamanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Okey, jadi baik. InsyaAllah seterusnya Ustaz minta maaf tak dapat nak adakan kelas pada pagi tadi sebab ada perkara yang tak dapat dielakkan. Jadi kita gantilah masa tu kelas pagi tadi dengan sesi petang ini insyaAllah. Baik, jadi insyaAllah kita teruskan saja kelas kita pada hari ini. Baik, Ustaz minta masing-masing buka buku teks TKS pada muka surat 50. Buka buku teks muka surat 50. Dah. Baik, jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung kelas PDPR TKS kita, Tahfiz Quran dan Sunnah, untuk tema yang akidah, tema yang pertama, hadis yang keempat. Tema yang pertama, hadis yang keempat. 20 ke? Muka surat 50. 50. Baik, semua dah ada ya. Mana Iman Razik tadi? Iman Razik tak masuk lagi Fahim hilang videonya. Syarah terima dan nampak. Hai, apa khabar? Tadi cari ni kop ke? Tak jumpa. Okey, baik. Okey, semua dah ada Baik, kalau tak ada buku, tak ada masalah. Ustaz ada sediakan slide. Ya, saya. Kenapa tu? Suara siapa? Ustaz tak dengar. Dia macam sayup-sayup je tu. Fahim, kenapa Fahim? Fahim okey ke? Kamera saya rosak. Oh ya ke? Okey, baik, tak apa, tak ada masalah. Yang penting Ustaz dengar suara awak, maksudnya memang awak lah yang dalam kelas, bukan orang lain. Okey, tak apa, tak ada masalah. Kalau ada masalah boleh bagi tahu. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita teruskan kelas kita, Tahfiz Al-Quran dan Sunnah bagi tahun 4. Okey. Siapa ada buku teks tadi, boleh tengok muka surat 50. Muka surat 50. Surat 50. Baik. Bagi yang tak ada buku teks, tak apa, boleh rujuk slide yang Ustaz dah kongsikan. Boleh nampak semua? Boleh. Nampak. Okay. Boleh buka audio masing-masing tak ada masalah. Cumanya jangan bising. Kalau audio siapa yang bising, Ustaz akan terpaksa mute lah. Okey, baik. Baik, kita akan sambung kelas TKS kita, hafazan kita. Bagi tema akidah, kita ulang kembali tema yang pertama, itu tema akidah pada hadis yang keempat. Hadis yang keempat yang bertajuk takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Baik, seperti biasa, sebelum kita mula, Ustaz betulkan bacaan yang betul. Baik, sila keluarkan pensel masing-masing untuk kita tandakan muqatta'at. Muqatta'at, potongan-potongan ayat
potongan-potongan ayat di dalam hadis yang kita nak hafal supaya lebih mudah untuk kita menghafal. Baik, dah sedia semua? Baik, hadis yang keempat bagi tema akidah, takut kepada Allah. Baik, semak masing-masing berserta dengan dia punya barisnya. Nanti tandakan muqatta'at macam biasa sampai kepada bahagian yang ustaz bagi tahu, ustaz berhenti baca, maka perlu dipotong. Okey, baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti biasa. Baik. Yang pertama muqatta'at yang pertama, inna ahwana ahlin nari. Okey, baik. Yang ni ustaz tersilap baris. Sepatutnya baris dua atas, baris atasnya ahlin nari. Jadi dalam buku dah betul, ustaz yang tersilap type dekat slide lah. Baik, potong dekat situ. Inna ahwana ahlin nari. Potong. Ustaz, yang mana Ustaz? Ni. Inna ahwana ahlin nari. Ini baris atas dah betul, dalam buku dah betul. Tandakan potongan ayatnya sampai sini. Buat macam slice. Buat dia punya dia punya nama karakter tu saya tak ingat. Tapi buat dia punya pembahagi. Okey, siapa sama dulu Reza? Kenapa Reza okey tak? Reza kalau Reza mungkin tak mahir lagi membaca, mungkin Reza boleh minta tolong kakak ke atau siapa yang ada dekat situ untuk tandakan. Ustaz, yang mana Ustaz? Yang mana? Cuba tengok betul-betul ejaan dia. Sampai perkataan annaru, alif lam nun alif ra. Cuba tengok, ini semua ni memang seperti mana yang Ustaz salin dalam buku teks. Inna ahwana ahlin nari. Okey, potong itu yang pertama. Kalau saya tak pandai. Okey, baik, tak apa. Kalau tak pandai nanti Ustaz akan sediakan, Ustaz kongsikan slide ni dalam WhatsApp nanti. Awak boleh rujuk hafal melalui ini pun tak apa. Kalau tak dapat tandakan dalam buku, tak apa, jangan risau. Baik, sambung potongan yang kedua. Azaban yaumal qiyamah. Azaban yaumal qiyamati. Azaban yaumal qiyamati. Potongan yang kedua. Baik. Seterusnya yang ketiga, la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi. La rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi. Potongan yang ketiga. Baik, sambung. Jamratani yaghli minhuma dimaghuhu. Jamratani yaghli minhuma dimaghuhu. Tandakan. Okey, potongan yang seterusnya. Ma yara anna ahadan. Ma yara anna ahadan. Tandakan. Baik. Seterusnya, asyaddu minhu azaban. Asyaddu minhu azaban. Baik, sekejap. Asyaddu minhu azaban. Baik, dipersilakan. Asyaddu minhu azaban. Dan potongan yang terakhir, wa innahu la'ahwanuhum azaban. Baik, yang ni pun Ustaz tertinggal alif, Ustaz tersilap type. Wa innahu la'ahwanuhum azaban. Dalam buku teks dah betul, Yang dekat teks dekat slide ni Ustaz salah. Wa innahu la'ahwanuhum azaban. Okey, baik, Ustaz akan ulang sekali lagi, takut ada yang tertinggal. Boleh rujuk saja slide ni Ustaz sediakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamati la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan asyaddu minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban. Ya, baik. Semua dapat dah tanda?
Dapat. Okey, baik. Boleh buka audio masing-masing, mikrofon masing-masing. Kita akan baca sama-sama ikut bacaan Ustaz. Kita akan baca sama-sama ikut bacaan Ustaz. Boleh rujuk slide yang Ustaz dah tunjukkan ataupun boleh rujuk buku teks masing-masing. Boleh rujuk slide Ustaz tunjukkan ataupun rujuk buku teks masing-masing. Okey, baik, sedia semua? Jangan berhenti berborak, ini bukan masa untuk berborak. Kalau nak berborak, sila tunggu lepas kelas ataupun buat meeting yang lain, kelas yang lain. Jangan panggil-panggil nama kawan-kawan. Fokus pada kelas. Okey, baik. Dah dapat tadi yang baru masuk, ada yang tulis lambat. Arifah baru masuk, tak apa. Danish Irham, muka surat 50. Muka surat 50. Buku teks, muka surat 50. Baik, bagi yang terlambat tu, jadi boleh tengok slide, ini potongan-potongan ataupun ini bahagian daripada muqatta'at yang Ustaz potong ayat dalam hadis ini supaya menjadi ayat yang pendek-pendek untuk memudahkan kita menghafal. Okey, baik, insya-Allah kita sama-sama baca. Semua buka audio supaya kita boleh baca sama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahwana ahlin nari. Inna ahwana ahlin nari. Azaban yawmal qiyamati. Azaban yawmal qiyamati. Baik. Sambung. La rajulun yudha'u fi akhmasi qadamayhi. La rajulun yudha'u fi akhmasi qadamayhi. Sekali lagi. La rajulun yudha'u fi akhmasi qadamayhi. La rajulun yudha'u fi akhmasi qadamayhi. Mungkin payah sikit nak sebut akhmasi dah. Akhmasi qadamayhi. Baik, tak apa, kita sambung yang seterusnya. Jamratani yaghli minhuma dimaghuhu. Jamratani yaghli minhuma dimaghuhu. Sekali lagi. Jamratani yaghli minhuma dimaghuhu. Sekali lagi. Jamratani yaghli minhuma dimaghuhu. Jamratani yaghli minhuma dimaghuhu. Baik. Sambung. Ma yara anna ahadan. Ma yara anna ahadan. Sekali lagi. Ma yara anna ahadan. Ma yara anna ahadan. Seterusnya. Ashaddu minhu azaban. Ashaddu minhu azaban. Ashaddu minhu azaban.
Asyaddu minhu adaban. Baik. Dan yang terakhir, wa innahu la ahwanuhum adaban. Wa innahu la ahwanuhum adaban. Sekali lagi, wa innahu la ahwanuhum azaban. Wa innahu la ahwanuhum adaban. Okay, baik. InsyaAllah kita cuba pula sekali lagi dengan lebih laju lagi. Lebih laju sedikit. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Inna ahwana ahli nari azaban yawmal qiyamati larajulun yuda'u fi akhmasi qadamayhi sambung jamratani yaghli minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban Okay, baik. Sekali lagi ikut bacaan Ustaz. Baca laju sikit Cuba baca laju sikit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahwana ahli nari azaban yawmal qiyamati larajulun yuda'u fi akhmasi qadamayhi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban Okay, baik. Oh, kenapa sekejap Ustaz share semula. Kenapa dia hilang? Okey, baik. Jadi boleh tengok dekat situ, ini hadis yang kita akan hafal untuk tema yang pertama, hadis akidah. Baik, sama-sama kita tengok dia punya pengertian pula. Baik, untuk pengertian ni pun Ustaz nak minta awak tandakan dengan pensel dekat mana nak berhenti membaca. Sebab Ustaz tengok sebelum ni kalau baca maksud agak berterabur sikit. Baik, jadi maksud ini dia punya titik koma tu penting. Ustaz nak minta awak letakkan koma, tambahkan koma. Koma ini, koma ni Ustaz tandakan bulat ni. Nampak tak? Dekat hujung ayat pendek tu, potongan ayat tu Ustaz letakkan koma.
Jadi tak apa, kita akan baca sama-sama tambah koma. Koma ni sama seperti mana ayat ataupun perkataan yang diterjemahkan daripada hadis yang asal dalam bahasa Arab. Okey, tak apa, kita baca sama-sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nak ke tandas? Baik, silakan. Baik, laju sikit. Sesungguhnya seringan-ringan seksaan ahli neraka. Sesungguhnya seringan-ringan siksaan ahli neraka Pada hari kiamat. pada hari kiamat. Sekali kali kita berhenti tu tambah koma. Tandakan koma dekat bahagian bawah hujung perkataan Ustaz berhenti tu. Tadi ahli neraka, koma. Pada hari kiamat, koma. Baik, adalah seseorang yang di bawah kedua kakinya. Adalah seseorang yang di bawah kedua kakinya. Baik, koma. Diletak dua bara api yang dapat mendidihkan otaknya. Diletak dua bara api yang dapat mendidihkan otaknya. Baik. Sambung. Orang itu merasakan bahawa tidak ada seorang pun Orang itu merasakan bahawa tidak ada seorang pun Ada koma yang lebih berat seksaan berbanding dengannya. lebih berat seksaan berbanding dengannya. Faizal tak ikut baca pun, Faizal. Faizal ikut baca sekali. Okey. Bahasa Melayu ni, ini bahasa Melayu dia. Bahasa Arab tadi Ustaz faham, mungkin awak payah nak membaca. Tapi ni bahasa Melayu ni maksudnya. Baca sekali sama-sama. Baik, sambung. Padahal seksaan itu adalah seksaan yang paling ringan bagi ahli neraka. Padahal Siksaan itu adalah siksaan yang paling ringan bagi ahli neraka. Baik, sekali lagi kita baca sama-sama. Dan tolong ikut tolong ikut baca sama-sama. Ramai yang masih lagi tutup mikrofon. Ustaz minta buka tadi. Iman Razik Ustaz tak nampak muka, dan Encik Ram Ustaz tak nampak muka. Fahim bagi tahu masalah dia punya video tadi. Azam Syakif di mana? Mabiatul Adawiyah Ustaz tak nampak. Kalau Siti lain kalau siapa yang tak buka video ni, cikgu-cikgu dia akan keluarkan dia daripada kelas, kemudian akan dikira tak hadir. Nanti kalau kehadiran tak cukup, nanti akan efek beri kesan kepada markah awak nanti. Okey, baik. Sama-sama ikut bacaan Ustaz sekali lagi untuk maksud. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seringan-ringan seksaan ahli neraka pada hari kiamat adalah seseorang yang di bawah kedua kakinya diletak dua bara api yang dapat mendidihkan otaknya. Diletak dua bara api yang dapat mendidihkan otaknya. Baik, tolong ikut. Jannah Ustaz nampak tak baca pun. Mulut tak bergerak pun. Audio tak buka. Baik, sambung. Orang itu merasakan bahawa tidak ada seorang pun Orang itu merasakan bahawa ada seorang yang lebih berat seksaan berbanding dengannya. Yang lebih berat berbanding dengannya. Padahal seksaan itu adalah seksaan yang paling ringan bagi ahli neraka.
Padahal siksaan itu adalah siksaan yang paling ringan bagi ahli neraka. Baik, sebelum kita tengok apakah penghayatan ataupun huraian ringkas daripada hadis ini, sekali lagi kita baca hadis sama-sama dalam bahasa Arab dia. Baca laju sikit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahwana ahli nari Inna azaban yawmal qiyamati Azaban لرجل يوضع في أخمس قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا Okey, baik. Jadi kita tengok slide yang seterusnya, pengertian hadis, huraian ringkas. Baik, gambar apa tu? Api. Bara api. Baik, kalau tengok gambar tu pun dah ada rasa yang menakutkan, betul tak? Agak-agak macam mana kalau letak kaki awak pijak bara api? Boleh bayang tak? Menakutkan. Menakutkan. Tapi bayangkan, tengok dalam hadis ni Allah tengok apa yang Nabi SAW nak sampaikan. Baik, yang ni saya akan ceritakan. Baik, Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya. Yang pertama, sesungguhnya bayangkan ini bayangkan seringan-ringan, maksudnya ini hukuman di dalam neraka yang paling ringan sekali. Apa dia hukuman yang paling ringan? Siksaan neraka di hari akhirat adalah diletak di bawah kakinya dua bara api. Bara api bermaksud bukan dua ketul je, tapi di kedua-dua belah kaki dia, kiri dan kanan. Yang mana boleh mendidih sehingga ke otak. Kalau bara api ni kebiasaan kita kalau letak bara dekat satu daging, letak atas bara, daging tu akan masak. Kemudian atas sikit daripada daging itu kita akan rasa hawa-hawa panas dia lagi. Tapi bayangkan panasnya batu yang dibakar dengan api neraka sehingga panas itu boleh mendidihkan otak. Boleh bayang tak macam mana? Tak boleh terbayang. Apatah lagi kepanasan batu-batu di neraka ni sangat dahsyat. Sebagai contoh seperti mana di dalam surah Al-Fil. Ingat lagi tak surah Al-Fil? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tengok macam mana Allah SWT hantarkan burung ababil kepada tentera bergajah Abrahah. Wa anzala alaihim tayran wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Allah SWT datangkan burung ababil, dekat kaki burung ababil ini dipegang batu-batu yang sangat panas. Sehingga bila lepaskan batu daripada neraka ini, bila kena dekat badan, bukan jadi melecur je. Bukan sekadar ada tanda melecur, tapi tembus. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Seperti mana jadi berlubang-lubangnya daun-daun yang dimakan oleh ulat. Padahal ni badan kita ni tebal, lebar. Macam mana boleh nak jadi tembus? Kalau tembak dengan peluru pun badan kita, payah sangat nak boleh tembus. Itu pun kalau tembus pun peluru tu terkeluar, kita tak nampak lubang. Kita hanya nampak kesan luka.
Tapi bayangkan macam mana boleh berlubang. Itu yang dikenakan kepada Abrahah dan tentera bergajah dia. Tapi dalam hadis ni cuba tengok. Ini kalau diletakkan bara api tadi, bara api ataupun batu yang dipanaskan dengan api neraka dekat bawah tapak kaki. Maka kepanasan itu bukan sekadar akan membakar badan. Bukan akan membakar, bukan sampai kata boleh memakan kaki itu, tetapi boleh sampai mendidihkan otak. Kalau kita berdiri, otak ni tinggi ni daripada kaki. Bukan satu jarak yang dekat, jauh juga tu. Nak sampai panas dia. Kalau awak contoh kalau awak ada bakar buat BBQ ke kat rumah kan, time PKP ni, bara api punya panas tu nak sampai ke muka tu, kalau awak makin jauh tak rasa. Tapi ini kepanasan api neraka tengok sampai otak boleh mendidih. Dan yang kedua, orang yang diseksa dengan seringan-ringan seksaan itu merasakan bahawa seksaan ini yang paling berat. Tengok orang yang kena seksa dengan seksaan macam ni, dia rasa seksaan dia paling berat. Padahal Nabi SAW berkata seksaan ini yang paling ringan dalam neraka. Dan banyak ustaz dah cerita dalam kelas-kelas sebelum ni macam mana seksaan neraka, betul tak? Ingat lagi ke tidak? Ini seringan-ringan. Bayangkan macam mana dahsyatnya neraka. Kalau seksaan yang ringan ni pun orang yang diazab nanti akan rasa pedih dah, rasa paling berat dah. Baik, wallahu alam, sebab masa dah kurang. Seperti mana biasa, Ustaz akan post dalam grup dan tolong hafal. Bagi yang belum tasmik untuk hafazan sebelum ni, sila tasmik